Okey, kita pergi ke seterusnya. Tahukah anda sebenarnya bilangan titik perpuluhan nilai pH berkait dengan angka bererti dalam nilai kepekatan ion hidrogen yang diberi. Jadi sebenarnya kalau kamu dapat nilai pH tu 2.34, sebenarnya kamu tak boleh ambil 2 sahaja. Kamu kena ambil sekali 2.34 tu. Sebab apa? Sebab dia mewakili kepekatan ion. Kalau OH, OH lah. Kalau hidrogen, hidrogen lah. Kalau kamu tinggal 2 titik perpuluhan, kalau kamu dapat contohnya 2.33 pH dia kan. Kamu ambil lah 2.33 ni. So jika nilai kepekatan diberi mempunyai 2 angka bererti, jawapan nilai pH perlu dibundarkan kepada 2 titik perpuluhan. So tak bolehlah kamu nak abaikan nilai-nilai perpuluhan. Sebab apa? Ia mewakili nilai kepekatan ion tersebut. Ion hidrogen ke sama sahaja. Kamu kena letakkan dua nilai titik perpuluhan. Okey. Memandangkan nilai pH boleh dihitung berdasarkan kepekatan ion hidrogen dalam sesuatu asid atau kepekatan ion hidrogen dalam sesuatu asid, maka skala pH membolehkan kita membandingkan kepekatan ion hidrogen atau ion hidrogen di dalam sesuatu larutan aqueous. Hubungan antara kepekatan hidrogen dengan hidrogen dengan nilai pH boleh dikaji dalam eksperimen 6.3. Jadi, di sini kamu dapat tahu bahawa dengan nilai kepekatan ion hidrogen, kamu akan tahu nilai pH. Ataupun kepekatan ion hidroksida, kamu akan tahu pH dia berapa. Okey, jadi dia ada buat eksperimen lah, eksperimen yang mana untuk mengkaji kepekatan sesuatu ion hidrogen yang terdapat dalam satu bahan tu lah. Okey. Jadi saya harap kamu jangan tinggalkan eksperimen ni. Tolong baca, siapa yang ada buku teks, sila baca buku teks mengenai eksperimen yang dijalankan. Okey. Kita pergi pada penerangan lah. Apabila kepekatan asid bertambah lebih banyak molekul, asid mengion untuk menghasilkan ion hidrogen. Jadi di sini kita dapat fahamlah, sekiranya nilai hidrogen dia tinggi, maka pH sesuatu bahan tu akan jadi rendah. Kan dia log 10 kan. Kalau log 10 ni kamu akan dapati kalau kepekatan dia tinggi, dia punya nilai pH dia akan jatuh. Macam tu. Jadi sebab itulah pH hidrogen tu bila mana dia tinggi, kamu akan dapat nilai pH dia rendah, menunjukkan pH rendah tu adalah asid. Sebaliknya, semakin nilai tinggi OH, semakin tinggilah nilai pH dia. Ini OH Ini kita cerita pasal OH. Sebaliknya, semakin tinggi nilai kepekatan ion OH, semakin tinggi nilai pH. Kealkalian bertambah apabila nilai pH larutan alkali bertambah. Okey. Jadi saya minta kamu jangan tertukar. Di sini dia beritahu jelas kepada kamu, kepekatan ion hidrogen tu naik, maka pH-nya akan turun. Kalau kepekatan ion hidroksida dia naik, nilai pH dia akan naik. Itu jangan terbalik. Okey. Jadi kita pergi kepada kebanyakan, pergi pada seterusnya lah. Kebanyakan bahan yang dijumpai dalam kehidupan harian mengandungi asid dan alkali. Penentuan nilai pH bagi bahan-bahan tersebut boleh dilakukan dalam aktiviti 2 yang dibagi kamu ni lah. Menetralkan pH pelbagai bahan yang dalam kehidupan seharian. Ini eksperimen kan, jangan tinggal eksperimen kena tengok juga, sebab soalan SPM pun banyak eksperimen. Nilai pH beberapa bahan yang terdapat dalam kehidupan harian yang diuji menggunakan penunjuk semesta. Kamu tengok sini lah. Kalau cuka 3, tinggi jugalah sebenarnya.
Maksudnya dia punya nilai pH dia tu. Kan? Nilai pH dia tu. Kan? Nilai pH dia 3. Tapi kandungan hidrogen dia, nilai ion hidrogen dia tinggi. Begitu juga dengan limau. Dia punya nilai hidrogen dia adalah tinggi. Nilai kepekatan ion hidrogen dia. Sebab itulah pH dia 2. Manakala untuk soda penaik ni, kan, kamu tengok 9. Jadi ion hidrogen, ion hidroksida dia lah yang tinggi, kan. Menyebabkan nilai pH dia adalah tinggi. Begitu juga dengan peluntur, antasid, sabun, 12. Jadi ion hidroksida dia yang tinggi, menyebabkan pH dia adalah tinggi juga. Okey. Kita pergi kepada kekuatan dan kelemahan sesuatu asid lah. Kekuatan asid dan alkali. Macam mana sesuatu asid tu dikatakan lemah, ataupun sesuatu asid tu dikatakan kuat, kan? Lemah ke kuat ke, dia bergantung pada apa? Sebenarnya dia bergantung kepada darjah penceraian atau pengayonan asid tersebut di dalam air. Contoh sesuatu bahan tu kita masukkan di dalam air, dia tak terurai, ataupun asid tu dia tak terurai dengan penuh. Jadi dia akan jadi asid lemah. Sebab apa? Ion hidrogennya tak banyak, kan? Kalau sesuatu asid tu kita masuk ke dalam air, dia terus terurai dengan cepatnya, ion hidrogennya bebas di dalam air tersebut dengan banyaknya, maka dia akan jadi asid yang kuat. Okey, kita bagi contoh asid kuat ni apa dia? Hidrogen klorida ni. Asid kuat merupakan asid yang mengayon lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Asid hidroklorik HCl ialah asid kuat kerana semua molekul hidrogennya, hidrogen klorida tu, HCl tu larut dalam air dan mengayon lengkap kepada ion hidrogen dan ion klorida. Tidak ada sebarang molekul hidrogen klorida HCl wujud di dalam larutan itu. Jadi semua HCl tu kamu masuk dalam air terus dia pecah, terus dia jadi ion hidrogen dan satu lagi ion klorida. Jadi dia bebas dalam air tersebut. Disebab wujudnya ion hidrogen tu, maka sesuatu bahan tu dianggap berasid, sebab kandungan kepekatan ion hidrogennya adalah tinggi. Jadi dia akan menjadi asid yang kuat. Okey, bagaimana pula dengan asid yang lemah? Kalau asid lemah ni pula, sebab apa? Sebab dia tak mengayon secara lengkap. Sama ada dia akan mengayon secara separa, kan? Apa yang dimaksudkan dengan ion separa ni? Maksudnya dia tak berpisah habis, kan? Kalau contoh kamu tengok ni, okey, CH3COOH ni, bila mana kamu masuk dalam air, yes, dia akan memang menghasilkan ion hidrogen. Tambah dengan CH-COO ni, COO negatif. Tapi ni, apa maksudnya ni? Ini tindak balas berbalik. Maksudnya ion hidrogen ni boleh cantum balik. Boleh cantum balik dengan CO3 ni. Jadi dia wujud dua keadaan. Satu dia lengkap berpisah, satu lagi ada lagi yang cantum balik. Bila mana dia cantum balik, menyebabkan dia hanya sedikit sahaja ion hidrogen yang ada di dalam air tersebut. Jadi menyebabkan dia punya ion hidrogen tu tak banyak, tak tinggi kepekatannya. Jadi dia dianggap sebagai asid yang lemah. Okey, itu asid etanoik, asid etanoik. Okey, kita baca sikit. Asid lemah merupakan asid yang mengayon separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Jadi asid etanoik merupakan asid lemah kerana molekul asid etanoik CH-COO tu mengayon separa di dalam air. Okay, darjah penceraian molekul asid etanoik CH3COOH tu ialah 1.54%. Jadi tak banyak. Dalam kata lain, 100 molekul asid etanoik CH3COOH
hanya satu molekul asid etanoik sahaja yang mengayon kepada ion hidrogen. Jadi 100 molekul hanya satu saja. 99 lagi mana pergi? 99 lagi tidak mengayon. Jadi selebihnya wujud sebagai molekul asid etanoik CH3COOH. Bila mana dia tak mengayon, dia tetap sahaja dengan hidrogennya. Ion hidrogen tu maksud dia tetap dengan molekul, melekat pada melekat pada molekul CH3COOH tu, maka tak banyaklah ion hidrogen. Okey, kamu tengok okey, contoh dia bagi sini. Asid etanoik dia melarut dalam air, dia akan jadi ion etanoat. Nama dia ni ion etanoat. Satu lagi ion hidrogen. Okey, alkali kuat dan alkali lemah sama sahaja dia punya konsep dia. Konsep dia sama sahaja. Alkali juga terdiri daripada alkali kuat dan alkali lemah bergantung kepada darjah pengayonan di dalam air. Okey, alkali kuat ialah alkali yang mengayon lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Kalau asid, ion hidrogen. Kalau alkali, ion hidroksida. Okey, jadi natrium hidroksida NaOH ialah alkali kuat yang mengalami penceraian lengkap apabila dilarutkan dalam air. Ion natrium Na+ dan ion hidroksida OH- hadir dalam larutan. Jadi NaOH ni bila mana dia masuk dalam air, dia diceraikan, bercerai mengurai jadi dua, satu natrium, satu OH. Jadi dia mengayon secara lengkap. Semuanya akan terayon. Okey, berbanding pula dengan alkali yang lemah. Kamu tengok alkali yang lemah ni bila mana dia mengayon separa. Okey. Alkali lemah ialah alkali yang mengayon separa dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okey, contohnya larutan amonia NH3 ialah alkali lemah kerana molekul amonia mengayon separa dalam air. Jadi darjah penceraian dia, kita tengok darjah penceraian dia hanya 1.3. Samalah. Kalau 100 molekul amonia ni kamu larut dalam air, hanya satu saja yang bercerai. 99 lagi buat apa? 99 lagi dia kekal sebagai molekul amonia. Jadi kita akan anggap dia sebagai alkali yang lemah. Okey. Itu sahaja untuk minggu ini. Minggu depan kita akan masuk lagi dan saya minta kamu buatlah latihan pengiraan mengenai pH.